Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi dengan masih satu topik yang sama iaitu 81. Ni yang kita dah berhenti minggu lepas lah. Okey. Jadi hari ni korang akan belajar tentang apakah hubung kait antara hal laju bendalur. Bendalur ni cecair dan gas sekali lah, bukan kata bendalur ni cecair je. Gas juga adalah bendalur lah, sebab dia adalah bendalur ni adalah benda yang mengalir. Okey, jadi gas boleh mengalir daripada kawasan yang banyak gas ke kawasan sikit gas, maka gas juga dimasukkan sekali di bawah bendalur. Jadi kan hari ni korang kita akan belajar tentang apakah kaitan antara hal laju bendalur dengan tekanan dan apakah aplikasi yang digunakan dalam kehidupan harian lah. Maksudnya macam mana teknologi dibina dengan aplikasi ataupun kaitan antara hal laju bendalur ni dengan tekanan. Okey, pertama sekali muka surat 227. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang tekanan. Tekanan ataupun apa yang akan berlaku apabila kita menggunakan sistem hidrolik. Okay, sistem hidrolik ni adalah satu sistem yang tertutup di mana dia gunakan konsep ataupun gunakan prinsip tekanan dialihkan secara sekata di dalam bekas yang bertutup. Contoh aplikasi yang paling mudah, ada dua jenis hidrolik iaitu hidrolik jet hidrolik dan satu lagi adalah brake lah. Okey, brake lah. Jadi contoh penggunaan jet hidrolik adalah yang kita banyak jumpa di kedai-kedai baiki kereta lah, di bengkel lah, di mana kita tengok jet tu kecil je, nipis je, tapi boleh mengangkat kereta yang dengan berat beribu-ribu kilogram Okey. Kemudian dalam tu sebenarnya macam mana hidrolik jet ataupun jet hidrolik ini berfungsi adalah dengan cara dia memindahkan tekanan, dia memindahkan tekanan ke omboh ataupun ke satu kawasan yang kita target, kita nak angkat benda yang berat tu. Jadi walaupun kita gunakan daya yang ringan ataupun daya yang sikit, tapi sebenarnya kita telah pun berjaya memindahkan daya tu ke satu lagi kawasan yang lebih besar untuk mengangkat objek beban yang lebih besar. Okey, kalau dengan sistem brake hidrolik pula, contoh paling baik adalah pada kereta lah. Kereta, bila kita tekan brake, apa yang berlaku adalah minyak brake yang ada di dalam tangki brake tu, tangki minyak brake tu, dia akan memindah tekanan yang diberikan oleh kaki kita. Dan bila kita tekan brake, kita memindahkan daya kita kepada pedal brake, dan pedal brake ni akan terima tekanan. Dan apa yang berlaku adalah tekanan ni akan dipindahkan kepada empat tayar secara serentak, di mana tekanan ni akan menekan pelapik brake. Seterusnya pelapik brake ni akan akan menyebabkan berlakunya geseran pada rim kereta kita, rim tayar kereta kita. Seterusnya rim tu akan kehilangan kelajuan lah. Maksudnya dia semakin perlahan dan akhirnya dia akan berhenti. Okey, itu adalah dalam satu sistem yang tertutup. Okey, kita panggil dia sebagai sistem hidrolik. Okey, sekarang kita nak tengok apa jadi kalau sistem tu adalah bukan sistem yang tertutup. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Okey, jadi dalam sains, kalau dia adalah satu sistem tertutup, maka kita panggil dia sebagai sistem hidrolik. Tertutup lah. Tekanan disebarkan, tekanan diedarkan, tekanan dibahagikan pada jumlah yang sama. Okey, bergantung pada daya awak bagi banyak mana lah. Okey. Dan sekarang ni, untuk hari ni, kita tengok dalam satu sistem yang terbuka. Maksudnya bukanlah berada dalam satu kawasan ataupun berada satu sistem yang tertutup, tapi dia adalah lebih kepada keadaan yang lebih terbuka lah. Okey. Jadi kita tengok satu gambar raja ni, gambar raja-raja 810. Okey, ini adalah satu keadaan di mana kita letak tangki, ada satu tangki ni kita letak
air lah contohnya. Air. Tu bawah. Sana. Tu bawah kerusi. Okey, kemudian kita buat 3 keadaan, 3 lubang, 3 keadaan. P1, P2 dan P3. Dan kita tutup ni. Alo, ambil juga adik kita tu. Bawah kerusi. Tepuk dah lah. Okay, kita tutup. Jadi kan, bila kita biar, kita tunggu sekejap, kita tengok tekanan daripada ni, pada ketinggian H ni, semua air, okay, semua benda ni yang ada dalam tu, okay, dipindahkan sama saja dalam ketiga-tiga tiub ni. Okay, dalam ketiga tiub ni sama saja tinggi cecair dalam ni, tinggi air ni, nampak? Kalau dalam tangki ni adalah H, maka ketiga-tiga tiub ni juga ada pada ketinggian H. Maksudnya tidak berubahlah, menunjukkan bahawa tekanan di P1 sama je dengan tekanan P2, sama juga dengan tekanan pada P3. Macam mana dia terjadi? Kerana ada tertutup lah. Dia tertutup. Jadi sama semua. Tak tahu kat mana. Okey, jadi tekanan bendali adalah sama pada bendali yang tidak mengalir. So yang ni tekanan pada ketinggian H ni tangki ni berada, pada ketiga-tiga tiub juga pada ketinggian samalah maksudnya. Kalau H ni pendek, rendah, yang ni pun juga akan menjadi rendah. Sama. Dengan syarat bertutup Okey. Bila ada satu keadaan ni, ada satu lagi inovasi lah. Ada satu lagi tiub yang kita panggil sebagai tiub Venturi. Okay, tiub Venturi ni merupakan satu tiub tidak seragam. Pada bahagian tengah lebih sempit. Tengok ni, okey. P2 ni sempit nampak Okey. Dalam Raja 811 ni, apabila bendali mula mengalir, halaju bendali di P2 adalah lebih tinggi daripada halaju bendali di P1 dan P3. Nampak Ini ada tangki. Bila kita buka ni, maksudnya air boleh mengalir. Maka air ni akan bergerak lah. Tetapi pada P2, tengok dia punya ketinggian sudah menjadi semakin, ketinggian dia adalah rendah. Dia bukan kat sini. Sepatutnya bila tiub ni dibuka, air ni siapa yang paling dekat dengan dia lah tekanan paling tinggi kan. Paling jauh tekanan rendah lah. Logik lah, kau jauh bertangki, takkan kau pula boleh laju. Mestilah kau paling perlahan kan, tekanan paling rendah. Tapi bila dia buat tiub Venturi ni, P2 ni dia sempitkan diameter, nampak ni, dia sempitkan saiz tiub ni. Bila dia sempitkan saiz tiub ni, dia dapati tinggi air tidak lagi mengikut apa yang diorang jangkakan. Dia tidak lagi mengikut apa yang dijangkakan. Pada jangkaan asal, sepatutnya tinggi air pada P2 ni di sinilah. Tapi sekarang bila dia buat eksperimen ni, dia tengok bila dia kecilkan, bila dia penyekkan, bila dia haluskan, bila dia kecilkan diameter P2 ni, dia dapati tekanan menjadi rendah. Jadi kenapa jadi macam tu? Maka dibuat kajian dan diorang dapati bahawa Rijal. Udah bahaya. Okey, bila dia buat ni, kesan di mana P2 ni mempunyai tekanan rendah ni dipanggil sebagai kesan Venturi. Sekejap korang. Sini. Okey, dipanggil sebagai kesan Venturi. Jadi kesan Venturi ni adalah kesan di mana tekanan bendali menjadi rendah bila dia melalui bahagian yang sempit. Nampaknya? P2 ni adalah satu laluan yang sempit. Jadi bila laluan ni sempit, tekanan menjadi halaju menjadi tinggi, maka tekanan menjadi rendah.
Okey. Sebab itulah kita kalau kita nak spray kalau kita nak spray satu-satu kawasan yang jauh daripada sumber paip kita akan panik, kita akan picit kita punya salur getah kan. Kenapa kita nak picit salur getah tu? Supaya kita nak meningkatkan dia punya halaju. Halaju pergi dengan jauh. Tapi sebenarnya tekanan menjadi lebih rendah. Tapi kita bukan nak tarik tekanan dan bila kita picit air, maka biarlah. Okey. Keadaan di mana tekanan menjadi rendah apabila halaju menjadi tinggi ni, kita panggil sebagai kesan Venturi. Okey, sebagai kesan Venturi Okey, kemudian kita tengok di bawah tu. Sekejaplah Richard. Okey. Maka keadaan di mana apabila berdalih melalui kawasan sempit, halaju berdalih meningkat dan tekanan di kawasan kurang, ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Jadi prinsip Bernoulli ni adalah mengikut apa yang terjadi ataupun mengikut kesan Venturi tadi. Okey, jadi prinsip Bernoulli ni menyatakan apabila satu berdalih melalui satu kawasan sempit, laju berdalih tersebut akan meningkat dan pada masa yang sama tekanan menjadi kurang. Dari prinsip asas ni lah maka terhasilnya beberapa teknologi lah. Okey. Ini adalah satu eksperimen yang sepatutnya perlu dibuat tapi kita tak adalah kat rumah masing-masing sekarang ni. Okay, kita tengok apakah prinsip Bernoulli yang digunakan dalam kita punya kehidupan lah. Okey, pertama sekali adalah bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Okey. Sayap kapal terbang mesti berbentuk seolah-olah bentuk segi tiga miring ni. Okey, ada segi tiga miring ni dan kita ada satu sudut yang kita panggil sebagai sudut serang. Okey. Di dalam pembinaan ataupun pembuatan sayap kapal terbang ataupun aeroplane wing ni, okey, dia ni pada satu-satu sayap pada satu-satu binaan kapal terbang ni ada satu daya yang akan terbina yang akan dihasilkan oleh sayap iaitu kita panggil sebagai daya angkat. Okay. Daya angkat ni adalah keadaan yang mana dia ni terhasil daripada satu adalah bentuk aerofoil ataupun bentuk bentuk macam segitiga ni. Okey, bentuk aerofoil ni dan satu lagi adalah kerana sudut serang. Okay, sudut serang ni adalah sudut pada keadaan sayap kapal terbang ni sengit. Miring sikit dia bukan pada dia bukan mengikut pada dasar yang rata tapi dia sengit sikit. Okey, ini adalah sudut serang. Okey. Kita tengok macam mana prinsip Bernoulli digunakan lah. Okey. Pada sayap yang ni nampak aliran udara berhalaju tinggi. Di sini aliran udara halaju tinggi bila kau terbang tu naik ke atas, bila kau terbang tu naik ke atas, halaju yang halaju bahagian atas ni tinggi, menyebabkan tekanan udara menjadi rendah. Bila tekanan udara rendah, berbanding dengan aliran udara halaju yang di bawah sayap yang lebih rendah ni menghasilkan tekanan tinggi. Yang tinggi akan tolak yang rendah. Yang tinggi akan tolak yang rendah. Tekanan udara yang tinggi di bahagian bawah sayap akan menolak, akan mengangkat ataupun akan berat balas dengan tekanan udara rendah di bahagian sayap atas. Maka menghasilkan satu daya yang kita panggil sebagai daya angkat. Adli. Daya angkat ni lah yang membenarkan kapal terbang tu boleh bergerak ke depan. Maksudnya dia tak adalah melawan lajuan angin. Lajuan angin lah. Ini adalah konsep pertama. Kapal terbang ni konsep dia kita nak menghasilkan daya angkat. Okey. Jadi daya angkat ni macam mana nak terbentuk? Atas dua lah. Pertama bentuk sayap ni iaitu bentuk aerofoil sayap ni dan bentuk kapal terbang tu sendirilah. Dan kemudian adalah sudut serang. Sudut di mana sayap kapal terbang ni tidak
dia dia condong ke atas. Dia condong ke atas. Okey. Contoh kedua adalah penunu Bunsen. Penunu Bunsen. Okey, ini adalah penunu Bunsen. Okey, penunu Bunsen berasa tak ada satu lubang di pada tempat kita nak alihkan gas tu. Ya Allah. Bila kita buka lubang udara tu, udara yang masuk ni adalah pada udara yang berhalaju rendah. Betul? Halaju ni adalah rendah. Jadi bila halaju rendah, tekanan yang masuk adalah tekanan yang tinggilah. Okey, jadi bila kita alihkan gas pula yang daripada bawah ni halajunya tinggi. Halajunya tinggi, tekanan dia pula yang rendah. Jadi bila bercampur aliran udara, gas dan udara bercampur menghasilkan satu pembakaran yang lengkap. Ingat, pembakaran yang lengkap memerlukan kandungan atau memerlukan kandungan oksigen yang banyak. Jadi bila kita buka ruang gelung udara ni supaya oksigen masuk daripada luar, okey, oksigen masuk tu halaju rendah lah, tekanan tinggi boleh masuk dan bercampur. Maka pembakaran ni adalah pembakaran yang lengkap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah helikopter. Okey. Pertama sama juga, kita nak menghasilkan daya angkat. Target kita nak menghasilkan daya angkat. Jadi daya angkat ni macam mana nak terbentuk? Macam untuk kapal terbang tadi, pertama adalah kerana binaan sayap kapal terbang tu lah, ia berbentuk aerofoil. Dia udara naik pada halaju yang tinggi dan menghasilkan tekanan yang rendah. Dan pada masa yang sama di bahagian bawah kapal terbang yang flat, yang rata, halaju adalah rendah, jadi menghasilkan tekanan yang tinggi. Perbezaan tekanan yang menghasilkan daya angkat. Okay, untuk helikopter pula, tengok sayap helikopter kan? Okey, sayap helikopter tu awak tengok aliran udara yang berlaju rendah di bawah sayap, okey, menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Dan pada masa yang sama, aliran udara yang berlaju tinggi ke atas ni menghasilkan tekanan udara yang rendah. Seterusnya menghasilkan satu daya angkat. Salah pasang bilah, salahlah kelajuan angin yang terbentuk. Sama je konsep macam kipas di rumah. Sama juga konsep macam kipas berdiri tu. Kipas berdiri tu kan kalau kita dah basuh, kalau kita salah pasang, udara yang laju tu keluar. Dia bukan masuk ke dalam lah. Bukan menghasilkan angin ke dalam. Sebaliknya menghasilkan angin keluar. Jadi samalah sama kita helikopter ni. So bilah yang dipasang pada atas tu bila dia pusing, jadi kelajuan udara adalah tinggi di bahagian atas. Maka udara yang berlaju tinggi dari atas ni dia menghasilkan tekanan udara yang rendah lah. Pada masa yang sama, bila perbezaan halaju udara ada perbezaan aliran udara halaju rendah di bawah sayap, di bawah bilah menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Jadi menghasilkan satu daya angkat. Satu lagi adalah drone. Okey, drone drone juga sama juga. Kita nak menghasilkan daya angkat juga. Okey, jadi daya angkat ni dihasilkan dengan perbezaan halaju yang terbentuk daripada bilah drone tu lah. Ya Allah. Okey bila drone ni bila kita onkan drone, okay, bilah dia akan berpusing. Jadi aliran udara yang di bahagian atas adalah tinggi menghasilkan tekanan udara yang rendah. Jadi pada masa yang sama, aliran udara di bawah bilah tu adalah rendah menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Maka menghasilkan satu daya angkat yang besar lah. Jadi dia akan naik ke atas. Kemudian satu lagi adalah garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Okey, perasan kalau kita pergi ke KL, kita naik LRT Alah,
Okey, tengok ni adalah landasan kereta api ya. Okey, kalau perasan landasan kereta api terutamanya ETS yang bawa daripada airport KLA ke Putrajaya semua tu ke semua. Kereta api laju ni pada landasan dia ada satu garisan kuning dan memang ada signboard papan tanda amaran bagi amaran kepada kita supaya jangan melebihi garisan kuning ni. Jadi garisan kuning ni adalah satu garisan keselamatan. Okey, bukan saja-saja bukan saja jurutera yang membina landasan ni letakkan garisan tu di situ. Telah pun dikira sebenarnya berapakah jarak kalau kelajuan kereta api ni pada kelajuan berapa, apakah yang berapakah jarak yang kita perlukan untuk pastikan penumpang kita selamat. Okey, jadi kan bila kereta api ni bergerak laju, bila dia bergerak laju, tekanan udara yang ada di tepi dia ni adalah rendah. Rendah. Jadi tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. Kemudian besar kemungkinan jika terdapat orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan, ya Allah, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Kalau itu akan berdiri. Awak bayangkan dia ni berada di depan barisan kuning. Kereta api ni tengah laju. Bila dia laju, tekanan yang terhasil adalah rendah. Kalau dia ni kereta api terlalu laju, tekanan terhasil pun terlalu rendah lah. Jadi aliran udara yang di sini, yang berlalu di rendah ni, disebabkan tekanan yang tinggi. Jadi dia ni mungkin tertolak ke arah kereta api yang sedang bergerak. Kalau tak ada kereta api bergerak, tak adalah perbezaan hal laju. Jadi tekanan udara sama saja. Tapi bila ada saja kereta api bergerak dengan hal laju yang tinggi, maka tekanan udara adalah rendah. Tekanan udara rendah berbanding dengan tekanan udara di kawasan yang belakang ni, akan ada kemungkinan penumpang yang berada di bahagian lebih pada bahagian antara garisan kuning kereta api ni boleh tertarik ke arah kereta api. Itu kerana perbezaan tekanan. So, untuk orang dewasa yang mempunyai berat ataupun jisim yang agak besar, mungkin dia boleh tahan lah daya tu. Maksudnya dia boleh, mungkin dia boleh menahan tekanan yang menyebabkan ataupun daya yang menyebabkan badan dia terdorong ke depan. Tapi untuk kanak-kanak yang mempunyai jisim yang rendah, jisim yang sikit, macam mana dia nak atasi daya yang terhasil daripada perbezaan tekanan ni? Sukarlah. Jadi sebab tu garisan keselamatan ni dicipta ataupun telah pun sebenarnya dikira oleh jurutera dan diletakkan di satu-satu jarak yang tertentu. Sebenarnya dia orang dah kira dah pada tekanan pada kelajuan kereta api yang maksimum. Kalau korang perasan kereta api laju yang bawa penumpang daripada KLIA ke Cyberjaya tu, dia tak akan berhenti pada semua stesen. Setengah-setengah stesen contoh stesen yang Salak Selatan contohnya, berhenti ke? Entah, tak ingat. Kalau dia tak berhenti stesen tu, dia akan bergerak dengan sangat laju. Jadi pada kelajuan yang sangat laju, tekanan adalah sangat rendah. Jadi kalau ada kanak-kanak berada di sini ataupun orang dewasa berada di sini, dia mungkin akan terkena daya yang terhasil akibat perbezaan tekanan udara tadi. Jadi badan dia mungkin akan terdorong ke arah kereta api. Dan seterusnya menyebabkan kemalangan lah. Jadi sebab itulah mesti berdiri di belakang garisan kuning. Mesti berdiri belakang garisan kuning. Sebab kita nak menjarakkan perbezaan daya yang ada pada dua hal laju udara yang berbeza. Jadi itu adalah contoh aplikasi lah. Contoh aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan kita. Jadi ada soalan tanya? Ada soalan tanya tak? Ada soalan tanya? Kalau tak ada soalan tanya, cikgu off record dulu sebab dah masuk suara anak aku dalam dah. Cikgu off record dulu.